اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب يسر ولا تؤسر رب تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Al-An'am. Kita sampai ayat yang ke-24. Sebelum kita sambung ayat yang ke-25, kita tengok maksud ayat yang lepas dan pengajarannya serta kaitan dengan ayat hari ini. Okey, ayat yang lepas Allah beritahu tentang sikap ahli kitab yang degil dan keras kepala, di mana mereka menolak kebenaran dalam keadaan mereka sudah mengenali, mengetahui dan mengakuinya di peringkat awal. Yang Allah sifatkan mereka ni dalam surah Al-Fatihah, iaitu Al-Maghdubi alaihim. Mereka berilmu, tapi disebabkan sombong, ego, mereka tetap menolak kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziba aw kazzaba bi ayatihi. Siapa lagi, kemudian Allah berkata pada mereka ini, siapa lagi yang lebih zalim daripada mereka yang mereka-reka pembohongan ke atas Allah. Dan lagi dahsyat, mereka berbohong dengan ayat-ayat Allah. Kemudian Allah beritahu nasib mereka di akhirat besok. Siapa yang mendustakan Allah dan mendustakan ayat Allah di akhirat besok, mereka akan dihimpunkan kesemuanya di pada mahsyar. Kemudian Allah akan mencabar mereka dalam keadaan mereka tidak mampu menyahut cabarannya. Iaitu Allah bertanya mereka, di mana aina syurakaukum? Di mana rakan kongsi kamu, sekutu-sekutu kamu yang kamu syirikkan mereka bersama aku? Kemudian Allah beritahu, akhirnya jawapan mereka ialah dengan cara berbohong. Dalam keadaan terdesak dan dengan harapan dengan pembohongan tersebut mereka lepas daripada azab Allah. Maka mereka pun berbohong. Summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kami tidak pernah mensekutukan Allah sama sekali di dunia dahulu. Itu pembohongan mereka. Sebab itu Allah tempelak, unzur, lihatlah wahai Muhammad, kaifa kazabu ala anfusihim, bagaimana mereka telah berdusta, berbohong kepada diri mereka sendiri. Jadi pembohongan yang paling dahsyat ialah menipu diri sendiri. Bahkan sebenarnya manusia tidak ada yang menzalimi orang lain, melainkan hakikatnya siapa yang zalim pada orang, hakikatnya dia zalim pada diri sendiri. Kemudian Allah kata, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Telah sesatlah ataupun telah sia-sialah apa yang mereka kerjakan masa di dunia, termasuklah pembohongan mereka. Semua yang mereka bohong di dunia, termasuklah pembohongan mereka yang di akhirat, juga semuanya adalah sia-sia. Okey, yang ayat sebelum ni sampai 24 tu lebih kurang Allah beritahu tentang sikap orang-orang kafir yang biasa ataupun orang awam. Sama ada ahli kitab ke orang musyrikin ke, itu
orang awam. Hari ini, ayat hari ini Allah nak bagi tahu sikap orang musyrikin di kalangan pembesar-pembesar mereka, pemimpin mereka. Apa sikap pembesar mereka? Adakah sama juga dengan orang-orang yang di bawah ataupun berbeza? Kita tadabbur. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum, dan min dalam bahasa Arab dipanggil ada min untuk lil bidayah, untuk permulaan. Mana kalau ana minal masjid, mana saya bermula daripada masjid. Dan min juga ada makna dia li tab'id ataupun li tab'id untuk menunjukkan sebahagian. Ba'da ataupun tab'id mana sebahagian. Jadi dalam konteks ayat ini min bermakna bukan menunjukkan permulaan dari rumah, bukan, tapi menunjukkan sebahagian. Sebab itu terjemahan yang tepat ialah dan sebahagian. Minhum mereka, iaitu orang-orang musyrikin. Ada sebahagian pembesar-pembesar mereka, mani orang yang mendengar, yastami'u mendengar. Siapa ni? Dalam tafsir disebut iaitu pembesar-pembesar Quraisy Mekah. Seperti Abu Sufyan bin Harb, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah dan Ubay bin Khalaf. Dua beradik, Umayyah bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf. Syaibah dan Rabi'ah. Itu semua antara pembesar-pembesar Mekah. An-Nadru bin Haris. An-Nadru bin Al-Haris ni antara pembesar Mekah yang banyak maklumat tentang cerita kitab-kitab dahulu. Dia suka bermusafir ataupun berniaga ke Paris, ke Parsi. Jadi An-Nadru bin Haris antara orang yang banyak maklumat daripada kitab-kitab dahulu. Ataupun cerita-cerita falsafah daripada Parsi dan sebagainya. Jadi mereka berkumpul untuk apa ni? Untuk mendengar Al-Quran. Jadi orang kafir di zaman Nabi, mereka dengar, bukan tak dengar. Sama ada mereka dengar ataupun tak, Quran tetap sampai pada mereka. Kalau tak dengar, Nabi akan bagi kepada mereka, ataupun mereka akan datang mendengar kepada Nabi. Jadi ayat ini menunjukkan mereka yang datang kepada Nabi dan mendengar. Yastami'u, mendengar, ilaika, kepada engkau. Kita pernah belajar sebelum ni kan, perkataan Arab ada makna, ada perkataan sami'a, ada perkataan istama'a. Ini fi'il madhi. Kalau mudhari' sami'a yasma'u. Kalau istama'a fi'il madhi. Kalau mudhari' dia, ini mudhari' dia, yastami'u. Jadi asalnya istama'a pun daripada perkataan sami'a, daripada huruf sin, mim, ain. Asal daripada sami'a, tapi yang ditambah pada huruf yang ditambah ialah alif dan ta. Ini yang bergaris ini huruf asal. Jadi kalau sami'a makna apa? Mendengar. Mendengar macam mana ni? Mendengar tanpa bagi perhatian. Assalam. Tanpa fokus. Kadang-kadang sambil lalu kan. Tapi kalau tambah alif dan ta, istama'a, ataupun kalau mudhari' yastami'u, mana mendengar dengan perhatian. Sebagaimana jin yang kafir bila mendengar Al-Quran, mereka terus beriman. Kan? Kita dah sebut berapa kali kan. Jadi jin tu bila mendengar Al-Quran terus beriman. Allah guna perkataan apa? Mereka yasma'u ke yastami'una? Jin yastami'una. Kan? Sebab mereka mendengar dengan penuh perhatian, dengan penuh penghayatan,
maka akhirnya Quran masuk dalam hati dan mereka beriman. Okey. Tapi di sini yang mendengar ni siapa? Orang musyrikin Mekah. Abu Jahal, Abu Sufyan. Tapi Allah guna yastami'u. Allah tak guna yasma'u. Kalau mudhari' dia yasma'u. Kita tengok kenapa Allah guna perkataan yastami'u. Okey, mereka mendengar kepada engkau, iaitu mendengar wahyu Al-Quran. Wa ja'alna, dan kami jadikan ala atas qulubihim, hati-hati mereka, akinnah. Akinnah ni jamak. Kalau mufrad dia kinanun. Dan macam zimamun. Jadi kalau satu kinanun, kalau jamak plural akinnah. Apa makna dia? Tutupan. Jadi Allah kata kami jadikan ke atas hati-hati mereka. Hati siapa ni? Pembesar-pembesar Quraisy Mekah. Kami jadikan ke atas hati mereka akinnah, penutup. Penutup-penutup. An yafqahu, dari yafqahu, daripada perkataan fiqh. Apa makna fiqh? Apa beza al-fahmu dengan al-fiqh? Al-fahmu dengan al-fiqh. Dua-dua dah jadi bahasa Melayu kan? Faham. Bahasa Arab tu. Asalnya bahasa Arab. Fiqh pun asalnya bahasa Arab. Cuma fiqh bila dimelayukan jadi apa? Nama subjek kan? Nama subjek. Tapi sebenarnya dua-dua ni ada persamaannya. Fahmu, fahamlah. Al-fiqh, faham juga. Cuma al-fiqhu, faham lagi mendalam. Sebab tu Allah kata, bila Allah nak, Nabi sebut dalam satu hadis sahih, kalau Allah nak seseorang menjadi baik, apa yang Allah bagi? Yufaqih ke yufahim? Makna apa tu? Allah bagi dia faham secara mendalam. Bukan faham secara luaran ataupun kulit sahaja. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini ramai orang dengar hadis ni dan mungkin ramai orang dah hafal. Tapi kadang-kadang kat mulut je. Tak masuk dalam hati ataupun kehidupannya. Apa dia? Tanda orang tu Allah nak jadi baik ialah bukan Allah bagi duit, bukan Allah bagi pangkat. Iaitu Allah bagi ilmu. Semakin Allah sayang pada dia, semakin Allah bagi ilmu yang mendalam. Kan? Sebab itulah hampir semua para nabi diberi ilmu ke diberi harta? Diberi ilmu. Okey. Jadi Allah kata ada sebahagian orang pembesar Quraisy Mekah, orang kafir, mereka mendengar Al-Quran kepada engkau. Tapi Allah kata kami jadikan atas hati mereka penutup. Penutup yang menyebabkan apa? Dari ayyafqahu, daripada mereka memahaminya. Memahaminya. Nya ni balik pada apa ni? Nya balik pada Al-Quran. Okey, satu. Hati ya. Hati ni tempat apa? Hati tempat apa? Fungsi hati. Asasnya apa dia? Kalau telinga untuk mendengar, kalau hati untuk berfikir. Untuk berfikir. Sebab tu kadang-kadang Allah kata yafqahun kan. Kadang-kadang Allah guna perkataan ya'qilun. Makna dia sama. Lahum qulubun la yafqahuna biha.
memahaminya. Okey. Itu di hati. Kemudian wa fi azanihim, dan pada telinganya, pada telinga-telinga mereka, waqra. Apa makna waqra? Waqra dalam bahasa Arab makna ada saumamun, penyumbat. Penyumbat. Okey. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Dia dengar Quran, tapi Allah kata kami tutup hati mereka, satu, sehingga mereka tak boleh nak faham. Yang kedua, kami tutup telinga mereka sehingga mereka tak. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu? Apa dia? Allah nak bagi tahu orang yang dengar Quran ni ada banyak kategori. Paling-paling kurangnya dua. Satu, ada orang dengar Al-Quran, ada faedah. Quran betul-betul meresap dalam hati dia dan mengubah kehidupannya. Yang kedua, kategori kedua, ada orang dengar Quran yang sama, kadang-kadang dengar daripada guru yang sama, tapi tidak memberi apa-apa manfaat. Allah nak gambarkan Quran tak beri manfaat pada orang ni seolah apa dia? Dia tak faham apa-apa dan seolah dia orang pekak. Dia orang pekak, kalau kita baca Quran, dia faham tak? Dia dengar tak? Yang ni, dia dengar tak? Tapi Allah kata telinga dia tersumbat. Apa yang Allah nak bagi tahu? Sebenarnya orang ni pekak. Sebenarnya orang ni tak dengar pun. Jadi apa beza orang ni? Dia dengar, tapi tak dengar, dengan orang yang betul-betul pekak dan tak dengar. Apa beza? Satu orang yang tak pekak, tapi macam orang pekak. Dengar macam tak dengar. Yang kedua, orang betul-betul pekak dan tak dengar. Jadi hasil nampak macam sama. Dua-dua tak dengar kan? Tapi ada beza tak? Yang mana lagi teruk? Kenapa yang ni teruk? Sebab dia ada alat untuk mendengar. Dia tidak dimaafkan sebab telinga dia boleh dengar. Ada pun yang betul-betul pekak tu, dia dimaafkan sebab dia tidak ada alat untuk mendengar. Boleh? Jadi mana lebih baik? Jadi orang pekak ke orang dengar? Mana lebih baik? Kalau orang pekak betul-betul, tak berdosa. Betul tak? Okey. Jadi, kita balik pada soalan. Kenapa Allah guna yastami'u? Sedangkan yastami'u itu makna apa? Dengar dengan perhatian. Tapi sebenarnya mereka tak dengar apa. Mereka tak faham. Bahkan Allah kata, mereka dengan orang pekak sama je. Tapi guna perkataan yastami'u. Boleh faham soalan? Jawapannya? Apa dia? Kalau tak nak, gunalah perkataan yasma'u. Apa dia? Makna niat dia baguslah. Tapi dia dengar dengan penuh. Jadi Allah guna perkataan yastami'u. Allah nak gambarkan cara dia mendengar tu bersungguh-sungguh. Cara dia mendengar tu macam orang yang beriman mendengar. Perhati, fokus, cantik. Tapi tak ada faedah. Boleh? Okey, ini siapa yang mendengar ni? Orang kafir. Ada satu lagi jenis yang mendengar ni, zaman Nabi, iaitu orang munafik. Beza dia apa dia? Orang kafir ni, dia dengar dalam keadaan zahir dan batin, dia kufur kepada Allah. Tapi orang munafik, dia mendengar dalam keadaan zahirnya Islam. Cuba buka surah Muhammad ayat 16. Ayat 16.
Cuba baca. Wa minhum man yastami'una ilaika hatta idza kharaju min indika qalu lillazina utul ilma maza qala anifa. Dah. Ulaika allazina taba Allahu okey dah. Wattaba'u okey, cuba terjemah. Qalu sorry. Wa minhum, dan ada sebahagian mereka. Ini orang munafik. Kalau kita baca ayat ni dalam tafsir, dia kata ini cara orang munafik mendengar. Orang kafir pun dengar Quran, orang munafik pun dengar Al-Quran. Dua-dua tak ada faedah. Yang membezakan apa? Yang ni dengar dalam keadaan zahir dan batin kufur, yang ni mendengar dalam keadaan zahirnya Islam. Pakai jubah, berjanggut. Sebahagian mereka man yastami'u, orang yang mendengar ilaika, sama mendengar Al-Quran kepada engkau. Hatta, sehingga iza kharaju, bila mereka keluar min indika, daripada majlis engkau. Majlis Nabi ni di mana? Di masjid lah, Masjid Nabawi kan. Jadi orang munafik ada tak dalam Masjid Nabawi? Dan siapa yang bagi tazkirah pada mereka? Tapi masuk ke tak? Jadi kalau sahabat Nabi bagi tazkirah pada orang munafik pun tak masuk, kalau saya bagi tazkirah tak masuk juga, okey tak? Okey kan? Okey kan? Nak cover lain lah. Okey, apabila mereka keluar dari sisi engkau, tengok orang munafik. Bila keluar je daripada majlis Nabi, tazkirah ke, ceramah ke, qalu, mereka berkata. Mereka kata pada siapa? Lillazina utul ilma. Kepada orang yang diberi ilmu. Siapa ni? Subhanallah. Tengok, Allah nak puji orang beriman, tapi Allah sebut apa? Apa sifatnya? Ilmu. Ini ciri-ciri orang beriman. Ada ilmu. Bukan ada harta. Jadi orang munafik bila keluar majlis Nabi, mereka berkata pada orang beriman yang bila dengar Nabi dapat ilmu. Apa mereka kata? Maza qala anifa. Nabi cakap apa tadi? Nabi cakap apa tadi? Anifa ni dalam bahasa Arab apa makna? Baru je keluar. 5 minit ke 10 minit. Makna dia ada tak dalam majlis? Tapi kenapa dia tanya? Satu, kemungkinan dia tak bagi perhatian, dia tak dengar sebab dia munafik. Orang munafik ni sifat dia berpura-pura. Dia bukan beriman pada Nabi, bukan beriman pada Al-Quran. Jadi bila tak beriman, dia tak fokus. Yang kedua, sebab kedua dia nak, sebenarnya ada tujuan yang tersirat yang kedua. Dia nak tunjuk apa ni? Dia hadir memanglah. Apa dia? Was-waskan. Tak juga. Ya, kalau tunjuk beriman, kenapa tak faham? Baru 5 minit je. Macam pekak badak je. Nak mengejek. Dia nak beritahu Muhammad cakap apa-apa aku tak dengar lah. Muhammad cakap apa tadi? Faham tak? Itu sikap orang munafik. Jadi Muhammad ni macam tak ada nilai. Sebab tu aku tak dengar, sebab tu aku tak fokus. Jadi dia buat-buat tanya. Okey. Ini jenis contoh, dua contoh
yang dengar Quran tapi tak memberi apa-apa faedah. Jadi orang Islam ramai tak dengar Quran tapi tak dapat apa-apa manfaat? Ramai tak? Oh, ramainya. Dia masuk kategori mana? Yang ni ke yang ni? Ha? Ni dia kata, Ustaz, ini ayat pasal orang Quraisy. Okey, ayat ni? Ni. Ini orang Islam pada zahirnya di Madinah. Siapa yang bagi tazkirah? Nabi. Kan? Dengar Quran daripada mulut Nabi sendiri. Tapi akhirnya tak masuk dalam hati. Jadi kalau dengar Quran daripada ustaz tak masuk, biasa tak? Biasa. Jadi tak mustahil. Kalau semua dengar daripada mulut ustaz yang baca Quran, semua masuk. Mustahil. Kenapa? Yang dengar daripada Nabi pun ada yang tak masuk. Kan? Dan sebenarnya kita boleh nampak ni. Boleh nampak tak? Orang pergi belajar Quran, belajar hadis kan. Tengok-tengok tak berubah. Betul kan? Dengan perangai buruknya, panas baranya, membazirnya, cintakan dunia. Ya Allah, banyak. Nak saya sebut? Tak boleh mengumpat pula kan? Banyak. Apa dia? PM. Saya PM. Siapa PM siapa ni? Tak betul. Saya nak ingatkan pada pelajar-pelajar. Ramai yang saya jumpa, belajar sunnah, belajar macam-macam. Follow ustaz yang terkenal, tengok-tengok bini buka aurat. Jogging dengan bini pula. Kalau dia tak reda, kurang-kurang, dia jogging sorang-sorang lah kan. Kamu duduk kat belakang. Ini berdua-dua macam reda kan. Mana masuk? Tak masuk. Kadang-kadang cinta dunia kan. Dah tua dah, renovate rumah lagi. Kalau dah faham Al-Quran, cucu Allah dah tetap rezeki dia. Banyak benda-benda macam tu kan. Bila kita baca ayat ni, ada orang yang jenis, kadang-kadang dia nak tunjuk dia tu Islam kan. Dia pun pergi belajar, masuk kelas. Orang masuk kelas, dia masuk kelas. Orang tukar ustaz, dia tukar ustaz. Tapi akhlak tak berubah, image tak berubah. Kalau tengok gaya hidup dia, sama dengan orang yang tak belajar agama. Kenapa? Dia jenis dengar tapi tak masuk. Ya Allah kata apa dalam surah Al-Anfal ayat 21. Surah Al-Anfal ayat 21. Wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Tengok Allah bagi amaran. Allah kata apa? Wala takunu, jangan. Bila jangan jadi, apa hukum dia? Perintah menunjukkan apa? Haram. Bila kamu jadi, haram. Jadi apa ni? Bukan makan khinzir. Bukan ambil rasuah. Tapi jadi, kallazina qalu. Jadi seperti orang yang berkata, sami'na, kami dengar, kami belajar macam-macam. Tapi Allah kata, wahum la yasma'un. Sebenarnya mereka tak dengar. Apa maksud dengar tapi tak dengar? Apa maksud dia? Dengar tapi tak dapat faedah. Macam-macam ilmu dia belajar, macam-macam guru dia dengar kan. Tapi akhlak tak berubah, mulut pun leza. Dan bila kita tanya belajar apa? Saya lupalah. Kitab apa? Ada satu kitab tu. Nanti saya buka nota kan. Ada persamaan tak dengan orang munafik tu? Kadang-kadang ada pelajar, lepas 10 minit je, Ustaz, apa hukum ni? Tadi baru saya sebut dalam kelas. Sebab apa tu? Sebab dengar tapi tak dengar. Tengok Quran menegur kita. Jadi berubahlah. Jangan jadi macam ni. Ni siapa ni? Dengar tapi tak dengar, siapa ni? Satu orang kafir. Okey, kita bukan orang kafir. Tapi mungkin tak kita jadi orang munafik? Mungkin. Jangan kita rasa kita tak munafik.
Kalau duduk dengan Nabi pun boleh jadi munafik. Kalau berperang dengan Nabi pun boleh jadi munafik. Kalau salat berjemaah bersama Nabi pun boleh jadi munafik. Kalau kita siapa? Kan? Sebab itulah sifat para sahabat, antara sifat yang paling menonjol apa dia? Mereka cukup risau termasuk dalam golongan munafik. Seperti Umar kan? Umar cukup takut nama dia termasuk dalam senarai orang munafik. Okey. Sebab tu Nabi selalu ajar pada kita baca doa setiap pagi. Supaya yang kita belajar tak jadi macam yang orang munafik dengar, tak jadi macam orang kafir dengar, kan? Lepas tu kalau orang tanya, kadang-kadang banyak orang tanya masalah pada kita, kita tak boleh jawab. Pada benda yang ditanya tu kita dah belajar, mungkin dah berkali-kali. Tapi kita tak boleh jawab. Sebab apa? Kita mendengar tapi tak dengar. Okey. Jadi kalau orang beriman macam mana pula mendengar? Ini contoh orang kafir dan orang munafik. Kalau orang beriman pula macam mana? Boleh bagi contoh tak? Orang beriman bila mendengar Al-Quran, apa sikap dia? Boleh bagi contoh? Contoh ayat Quran ke, ataupun kisah ke? Kisah jin. Betul jin lah. Sejak kita belajar tadabbur selalu ingat pada jin. Dulu duk kutuk jin kan, sekarang selalu ingat kisah jin. Kau dah masuk grup jin? Apa dia ayat tu? Ayat surah Al-Aqaf. Ayat 29. Wa iz sarafna. Wa iz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran. Kemudian falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Okey. Surah Al-Aqaf kita dia biasa dengar, tapi sebagai peringatan. Contoh makhluk Allah yang bila mendengar memberi manfaat, ada faedah dan berlaku perubahan. Dia tak nak berlaku perubahan, tak perlu tunggu seminggu, tak perlu tunggu sebulan, tak perlu tunggu habis satu surah. Okey, Allah kata apa? Wa isarafna. Dan ingatlah ketika mana sarafna kami palingkan kepada engkau nafaran, sebahagian minal jin, daripada jin yang asalnya kufur kepada Allah, tapi yastami'un al-Quran, mereka mendengar Al-Quran dengan penuh perhatian. Falamma hadaruhu, maka tatkala jin-jin menghadiri untuk mendengar Al-Quran. Nafaran ni dalam bahasa Arab angka 3 hingga 9. Mana ada berapa jin? Tak disebut. Antara itulah. Mungkin 4, mungkin 5, mungkin 9. Jadi manakala mereka menghadirinya untuk mendengar Quran, siapa yang baca ni? Nabi Muhammad. Kali pertama mereka dengar, qalu ansitu. Mereka cakap sesama mereka, diam. Kan? Sebagai apa ni? Sebagai adab. Ini antara sebab jin mendapat hidayah. Sebab mereka hormat Allah, mereka beradab dengan Al-Quran. Falamma qudiya, maka tatkala qudiya telah selesai. Selesai apa ni? Mendengar. Makna bukan besok, bukan minggu depan.
Lepas selesai mendengar je, wallau. Mereka berpaling ila qaumihim, kepada kaum mereka. Mereka buat apa? Terus mereka beri peringatan. Berapa lama ni? Makna mereka faham tak apa yang mereka dengar? Apa bukti mereka faham? Disampaikan. Syarat nak sampai mesti faham. Betul? Jadi kalau nak sampaikan, perlu tak tunggu sampai 5 kelas? Perlu tak tunggu habis satu surah? Tak. Perlu tak tunggu ustaz pencen? Tak. Ini contoh, bila Quran masuk ke sini, kesannya apa? Terus dia akan sampai kepada orang. Dan juga kesan dalam surah ni, surah Sejadah, ayat 15 dan 16. Surah Sejadah. Ini jin pula. Sekarang kita ambil contoh orang beriman. Contoh orang beriman bila mendengar Al-Quran. Allah kata apa? Innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha kharru sujjadan wasabbahu bihamdi kemudian wahum la yastakbirun. Okey. Allah kata apa? Innama, sesungguhnya, hanyalah. Kan bila ada ma makna hanyalah. Hanyalah apa? Ini sifat orang beriman. Bila dengar Quran macam ni. Kalau tak jadi macam ni, belum beriman. Ataupun imannya belum sempurna. Apa dia? Yu'minu bi ayatina, orang yang beriman dengan ayat kami ialah allazina, orang-orang yang iza zukiru, apabila diperingatkan mereka dengan ayat Al-Quran. Diperingatkan mereka dengan apa? Ayat Al-Quran. Kesan ayat Quran apa dia? Siapa yang bagi peringatan? Allah sebut tak? Tak. Bila Allah tak sebut, makna Allah nak begitu apa? Tak penting siapa bagi. Yang penting, yang diperingatkan ialah ayat Al-Quran. Apa kesan dia? Kharru sujada. Mereka terus kharru apa dah? Tersungkur, sujada, sujud. Dan wasabbahu, mereka terus mensucikan Allah dengan memuji Tuhan mereka. Dan wahum la yastakbirun, mereka tidak sombong. Jadi apa maksud kharru sujada? Apa maksud dia? Apa dah? Tapi Allah kata kharru, tersungkur, sujada, sujud. Dia sebenarnya ada yang mentafsirkan, kan lepas ni wahum la yastakbiru, ada gambar apa? Gambar menara kan? Gambar menara bukan gambar sujud. Gambar menara kan? Orang Melayu dia akan sujud. Sebab faham ayat ni ke sebab nampak gambar menara? Kalau Quran dia terpadang gambar ni, dia sujud tak? Itu menunjukkan apa? Golongan apa tu? Saya tak tahu golongan apa. Wassalam. Sebab zaman Nabi, sahabat bila sampai sini sujud tak? Adakah sebab mereka nampak gambar menara? Tak. Sebab gambar menara tak ada masa itu. Bahkan Quran pun tak ada yang tertulis lengkap. Baris pun tak ada. Titik pun tak ada. Tapi mereka sujud. Sebab mereka faham. Okey, boleh? Jadi kata ulama, kharru sujada makna yang lebih tepat ialah bila dengar je perintah Allah, terus sami'na wa ata'na. Berbeza dengan orang kafir dan orang munafik. Sangat berbeza.
Dan lagi jelas Allah sebut dalam surah Al-Anfal kan, orang beriman bila dibaca ayat Quran imannya zadatuhum wajilat qulubuhum, dan wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum, iman dia terus bertambah. Kalau tak bertambah, kalau tak gementar, kalau tak sami'na wa ata'na, belum beriman. Okey. Jadi kita boleh muhasabah diri kita, kita masuk kategori yang mana? Okey. Soalan. Allah kata, bila orang kafir ataupun munafik dengar Al-Quran, Allah kata, kami tutup hati mereka. Mungkin orang boleh pertikaikan, macam mana mereka nak faham, macam mana mereka nak dapat faedah, sebab Allah dah tutup hati mereka. Jadi bukan salah mereka, salah Tuhan. Maha suci Allah. Macam mana nak jawab? Ada dalil tak? Ayat ni Allah kata apa? Ada sebagian mereka mendengar Al-Quran dan kami jadikan atas hati mereka penutup. Telinga mereka kami sumbat. Macam mana jawab? Orang tanya dia, kenapa kamu dengar Quran tak faham-faham? Sebab Allah dia tutup. Saya tak boleh buat apa. Bukan pilihan saya. Macam mana nak jawab? Jadi yang Allah tutup ni, yang Allah dah tahu bahawa dia tak nak. Tapi ada tak dalil pada Quran? Bahawa bila manusia tak nak, bila manusia sesat, Allah tutup hati dia. Makna tutup hati itu datang setelah manusia diberi pilihan. Apa? Ayat apa? Apa dia? Dah, ayat tu panjang, tapi untuk sebagai dalil pendek je. 3-4 patah je. Siapa ingat? Saya bagi makna. Tu, lepas tu bagi ayat tu. Ataupun saya bagi ayat, kemudian bagi makna. Nak yang mana satu? Oh, bagi makna. Okey. Maka tatkala mereka telah menyimpang daripada kebenaran, Allah pun simpangkan hati mereka. Bukan. Ini betul-betul maksud dia. Allah kata, manakala mereka telah menyimpan daripada kebenaran, mereka sendiri memilih, maka Allah sesatkan hati mereka. Okey, saya bagi separuh, lepas tu sambung. Falamma zaghu. Kan boleh sambungkan, nak mula je tak boleh. Azaghallahu qulubahum. Ayat ni cukup jelas. Cuba terjemah. Falamma zaghu. Maka tatkala zaghu mana mereka menyeleweng. Mereka sendiri memilih. Maka barulah Allah azaghallah. Allah menyelewengkan qulubahum. Jadi Allah selewengkan hati mereka setelah zaghu. Ayat ni cukup jelas. Jadi jangan baca satu ayat saja. Tapi baca semua dan faham semua, gabungkan. Surah Saf. Ayat ke berapa? 4 ke 5? Ayat ke 5. Betul. Pelajar-pelajar yang belajar tadabbur, ambillah pengajaran. Sebab pengalaman saya mengajar dah dekat 10 tahun kan. Banyak saya jenis jumpa macam ni. Lepas tempoh sekian, sebulan ke 2 bulan dia tanya balik yang dia belajar. Ataupun lepas seminggu kita tanya, dia tak tahu apa dah. Kadang-kadang kita dah ajar 4-5 tahun kan. Dah jelas dah. Tiba-tiba tanya, Ustaz ni zikir harian ni boleh ke tak? Zikir hari Ahad, zikir hari Isnin. Ya Allah, 5 tahun belajar sunnah. Masih tanya tu. Bila saya kata, tak sahih. Tanya lagi soalan. Walaupun tak sahih, boleh tak beramal? Kan? Benda simple je kan. Macam saya sebut tadilah.
Jangan bertanya soalan kalau kita tak nak beramal. Jangan tanya. Jangan buang masa kita dan jangan buang masa ustaz menjawab yang kita tak nak amal pun. Betul tak? Yang buku zikir pagi petang pun belum amal, lepas tu tanya pula yang datang daripada langit mana tak tahu. Macam-macam. Tiap-tiap hari ada soalan yang bukan amalan daripada Nabi. Yang depan dia zikir Nabi, dia tak amal pun. Sebab tu Nabi ajar kita baca satu doa setiap pagi. Supaya apa? Supaya bila kita dengar, kita faham dan kita amalkan, kita sampaikan. Supaya kita belajar ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang tidak bermanfaat, kan? Nabi ajar kita. Apa dia doa tu? Allahumma inni as'aluka. Ilmu. Kadang-kadang ada ilmu tapi tak nafi'ah. Tak beramal. Kadang-kadang dia lupa. Kadang-kadang dia amalkan tapi dia tak sampaikan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan. Penting tu. Ini doa tu dia lupa. Tapi doa solat duha yang panjang tu. Yang rezeki di langit turunkan. Rezeki di laut dekatkan. Yang tu dia tak pula. Okey, wa in yarau dan sekiranya yarau mereka melihat apa ni? Kullah setiap ayat la yu'minu mereka tidak beriman. Apa maksud ni? Allah kata dan sekiranya mereka melihat. Kullah apa makna? Boleh makna setiap dan boleh makna semua ayat kebesaran Allah. Bila sebut ayat kebesaran Allah, apa maksud dia? Ada dua kan? Satu, kauniyah. Yang kedua, syar'iyah. Kauniyah seperti apa? Ciptaan Allah. Langit, orang musyrikin nampak tak setiap hari? Dan pernah tak mereka nampak depan mata mereka bulan terbelah di zaman Nabi, kan? Nampak. Tapi sedikit pun tak memberi kesan. Tengok tumbuhan, tengok haiwan, tengok hujan, langsung tak memberi kesan. Sebab apa? Hati dah tertutup. Ramai tak orang Islam yang mengaku Islam yang solat, bila tengok apa peristiwa yang menakjubkan, dia tak rasa apa-apa. Dengar cerita tsunami ke, cerita hujan, banjir besar ke, dia tak rasa apa-apa. Ada tak macam tu? Dia ada nak persamaan, nak sama dengan ni. Mana semua tanda kebesaran Allah tak memberi kesan. Tapi bila pergi negara orang, terkejut tak? Terkejut. Selfie masuk Facebook. Padahal yang dia tengok tu siapa yang cipta? Sebenarnya yang dia tengok di negara luar tu, dengan langit yang Allah cipta, mana lebih hebat? Sepatut dia ada selfie kat gunung ke atau selfie kat langit? Sebab tu Allah tanya dalam surah Al-Kahfi, kan? Allah tanya apa dalam surah Al-Kahfi? Afa hasibtum? Bukan. Itu surah Al-Mulk. Adakah kamu sangka pemuda Kahfi dan Ar-Raqim, papan yang tertulis nama pemuda Kahfi itu, ajabah, satu perkara yang menakjubkan? Ingat ayat tu? Apa dia ayat? Am hasibta anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina ajaba. Tengok. Allah tanya, am hasibta, adakah kamu sangka sesungguhnya pemuda Kahfi yang tidur 309 tahun dan tak makan, kan? Sehat walafiat, tak ada penyakit. Warraqim, dan raqim ni ada kata
papan yang ditulis nama pemuda kafir di luar gua. Semua tu adakah kamu sangka adalah min ayatina ajabah? Dari tanda-tanda kami yang menakjubkan. Adakah patut kamu sangka macam tu? Apa maksud ayat ni? Dia menakjub tak pemuda kafir tidur 309 tahun? Kalau ikut logik kita, pemuda kafir tidur 309 tahun dan rambut dia tak pernah gunting, agak-agak rambut dia panjang ke mana? Agak-agak misai dia sampai ke mana? Agak-agak gigi dia kuning berapa lapis? Tapi bila bangun lepas 309 tahun, betul-betul macam mula-mula tidur. Jadi kamu sangka adakah itu cerita menakjubkan? Apa maksud soalan ni? Padahal memang cerita menakjubkan. Menyedia apa? Allah kata, kalau cerita Ashabul Kahfi baru 309 tahun, tidur tanpa makan. Kamu dah terkejut. Langit dengan pemuda kahfi mana lebih hebat? Langit 7 lapis tanpa tiang, besar, tinggi, bukan 309 tahun. Mungkin dah beribu tahun, tapi langsung kamu tak pernah terkejut. Boleh faham? Sebab tu kadang-kadang kita pergi luar negeri, terkejut tak tengok budaya dia, tengok makanan, tengok tempat menarik kan? Padahal yang kita tengok dengan langit, langit lagi hebat. Tapi tengok langit setiap hari, tak rasa apa-apa pun. Ada tak siapa yang selfie dengan langit? Tak ada. Makna apa? Kalau kamu nak tengok kebesaran Allah, sebenarnya perlu apa? Hanya perlu apa? Tak payah ada kos, tak payah beli tiket, tak payah naik kapal terbang. Tak payah berjalan. Buka tingkap, tengok langit. Kan? Ni. Tapi orang Mekah tengok tak gunung setiap hari. Tengok tak langit. Tapi akhirnya la yu'minu. Mereka tak beriman. Sebab hati tertutup. Telinga dah tersumbat. Kemudian hatta sehingga iza ja'a, apabila ja'u mereka mendatangi engkau. Yujadilunaka, mereka berdebat. Debate, berdebat dengan engkau. Jadi siapa berdebat dengan Nabi? Orang kafir berdebat dengan siapa? Baru betul. Ini orang Islam berdebat dengan orang Islam. Buang masa je. Sebenarnya pertembungan Islam ni dengan siapa? Kafir. Sebab tu di akhirat besok dua tempat je, tak ada tempat ketiga. Satu yang beriman, satu yang... Jadi kalau nak berdebat, biarlah berdebat dengan orang yang tak beriman, berhujah dengan mereka. Tapi sekarang kita berdebat dengan siapa? Sesama? Bukan setakat sesama Islam, sesama sunnah. Kan? Buang masa tak? Dia kalau diskusi ilmiah, hasil lepas tu semakin rapat. Betul tak? Makin berkasih sayang. Betul tak? Tak akan keluar perkataan yang sampah ke apa ke. Tak akan keluar perkataan yang baik. Sebab orang beriman ni sentiasa jaga mulut dia. Betul tak? Kalau diskusi ilmiah, dia membawa kepada lebih baik. Kepada lebih ukhuwah. Tapi nampak macam, betul? Jadi kadang-kadang kita kata, semua berlaku konspirasi Yahudi. Yang berpecah ni konspirasi siapa? Sesama Islam berpecah. Konspirasi siapa ni? Yahudi lah tu. Ya Allah. Kita tahu tak kenapa Nabi berjaya daripada Mekah? Orang Yahudi dengan Nabi siapa sampai dulu di Madinah? Orang Yahudi. Siapa pegang ekonomi di Madinah? Orang Yahudi. Nabi kira macam baru datang. Dalam keadaan ekonomi Yahudi di Madinah dikuasai oleh. Tapi akhirnya kenapa Nabi berjaya mengusir keluar orang Yahudi? Kenapa? Nabi baru datang, ekonomi di tangan Yahudi. Dan orang Yahudi konspirasi setiap hari nak hancurkan Nabi.
Sampai ketika dengan Bani Nadir, orang Yahudi nak hempakkan batu ke atas kepala Nabi. Nabi tak tahu pun konspirasi. Tapi Allah jaga Nabi sebab Nabi jaga Allah. Dan akhirnya Nabi berjaya mengusirkan semua Yahudi daripada Madinah. Walaupun konspirasi Yahudi 24 jam setiap hari. Dari mana kejayaan Nabi itu? Mereka bersatu. Daripada Aus dan Khazraj berperang berpuluh tahun, Nabi satukan mereka. Daripada orang Mekah, orang Madinah tak berkasih sayang, Nabi kasih sayang ke mereka. Sebab kesatuan itulah Nabi berjaya mengusir orang Yahudi. Jadi agak-agak kita dapat berjaya tak mengalahkan konspirasi Yahudi dalam keadaan kita semakin berpecah. Berjaya tak? Mustahil, mustahil. Allah kata wa'tasimu bihablillah, itu perintah Allah bersatu. Kita semakin berpecah. Macam mana nak menang? Macam mana nak kuat? Bukan nak marah, tapi memang marahlah. Banyak kita buang masa. Buat kerja yang merugikan kita. Melemahkan kita, bukan menguatkan kita. Okey, yaqulu berkata orang-orang yang kafir. Jadi bila mereka berdebat dengan Nabi, apa kata mereka? Apa kata mereka? In haza, tidaklah ini kecuali asatir. Apa makna asatir? Asatir jamak. Kalau mufrad dia usturah. Cerita kecuali cerita dongeng. Asatir cerita dongeng. Awalin orang-orang dahulu. Sebenarnya apa maksud ni? Orang musyrikin tahu tak Quran tu bukan cerita dongeng. Ini Quran cerita zaman Nabi Adam, kisah Nabi Nuh kan. Kisah akhirat, benda yang mana cerita dongeng. Mereka tahu bukan cerita dongeng. Tapi kenapa mereka tuduh cerita dongeng? Apa makna cerita dongeng? Cerita yang sia-sia. Contoh kalau masyarakat kita apa dah? Cerita dongeng. Mak Jenis, Abu Nawas kan. Betul tak? Jadi kalau kita baca pun sekadar apa? Bukan nak ambil pengajaran, betul tak? Ada tak pernah anak-anak kita ambil pengajaran daripada kisah Mak Jenis? Tak ada. Sebab cerita dongeng, betul tak? Jadi apa mesej orang kafir ni? Bila mereka tuduh Quran cerita dongeng, iaitu tak ada apa-apa kebaikan. Kalau nak baca silakan. Tapi jangan jadikan dia panduan hidup. Jangan ambil sebagai pengajaran. Cerita dongeng, cerita dongeng. Cerita Abu Nawas, cerita Mak Jenis, kan? Boleh faham tak? Ada tak orang Islam Melayu kata pada Quran cerita dongeng? Ada tak? Tak ada. Kata tak ada. Tapi tindakan orang Melayu ada tak menganggap Quran macam cerita dongeng? Ada tak? Buktinya apa? Baca, simpan. Baca, simpan. Pengajaran? Oh, tak ada, tak ada. Betul tak? Jadi Allah nak bagi, nak tegur semua sekali. Bukan orang kafir je. Siapa yang baca Quran tapi tak ambil pengajaran, seolah dia anggap Quran ni cerita dongeng. Tak perlu difahami, tak perlu dijadikan panduan kehidupan. Baca je. Penglipuh lara. Okey, kemudian lagi teruk dia kata apa? Orang Melayu tanpa ayat Quran kat pintu untuk alau. Agak-agak ada tak Abu Jahal buat kerja macam tu? Ada tak Abu Jahal tanpa ayat Quran kat pintu halau hantu? Mana lebih teruk? Itu dah lagi melampau lah. Dia ingat jin takut dengan ayat Quran kat pintu. Okey, kemudian Allah kata apa? Wahum. Dan mereka yanhauna, menghalang, anhu, darinya. Apa maksud ni? Orang-orang musyrikin bukan setakat tak faham Quran, bukan setakat mereka mendakwa Quran tu cerita dongeng, tapi mereka menghalang orang lain anhu, daripada Quran. Jadi di sini cukup jelas perancangan orang kafir apa dia?
Apa perancangan utama orang kafir? Orang Islam jangan faham Al-Quran. Nak baca, baca. Nak dapat pahala, silakan. Nak khatam, silakan. Tapi jangan faham. Kenapa orang kafir ni cukup faham? Orang beriman akan jadi kuat luar biasa bila faham Quran. Kalau setakat bercakap, setakat hafal, setakat khatam, dia tak akan memberi kekuatan apa-apa. Okey. Ada dalil tak bahawa orang kafir perancangan utama mereka ialah supaya orang Islam jangan faham Al-Quran? Sebab mereka faham kalau orang Islam faham Al-Quran dan beramal, mereka akan kalah. Orang Islam akan di atas, mereka akan di bawah. Kan? Itu Allah sebut dalam Quran. Perancangan orang kafir dulu, kini, selama-lamanya. Satu je nak lemahkan orang Islam. Iaitu apa? Jauhkan orang Islam daripada kefahaman Al-Quran. Kalau orang Islam tak faham Quran, dia relax je. Kita dah sibuk pasal konspirasi kan? Sebenarnya konspirasi Yahudi ataupun orang kafir supaya orang Islam tak faham Quran dah berjalan sekian lama dan hampir berjaya. Betul tak? Cuba cek masyarakat kita. Berapa peratus yang faham Quran? Berapa peratus? Yang hafal Quran pun berapa peratus? Bukankah itu perancangan orang kafir? Ya. Sebab bila tak faham, tak memberi apa-apa kekuatan. Macam inilah. Orang munafik pun dengar Quran. Nabi pula yang membaca. Orang kafir pun dengar tapi tak memberi apa-apa faedah. Ayat apa tu? Yang orang kafir berkata, tujuan kami utama ialah menghalang orang Islam faham Al-Quran. Barulah orang kafir akan dapat menguasai dunia. Surah apa tu? Surah Fussilat ayat 26. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Kemudian walghaw fihi. Walghaw fihi, kemudian la'allakum taghlibun. Surah Fussilat ayat 26. Cuba terjemah. Wa qala allazi, dan telah berkata orang-orang kafir. Bila sebut kafir, masuk tak Yahudi? Masuk tak Nasrani? Semua masuk. Jadi mereka ni nampak macam berpecah, tapi sebenar bila nak menentang Islam mereka bersatu. Matlamatnya satu. Apa dia? La tasma'u li hadzal Quran. Jangan kamu dengar. Dia tak kata jangan baca dan jangan dengar. Apa maksud dengar tadi? Faham. Jangan kamu faham li hadzal Quran. Kalau mereka nak dengar juga, walghaw. Apa makna walghaw? Buat bisnes, buat kecoh. Kalau Nabi sedang baca ayat Quran, buat kecoh supaya orang tak fokus. Barulah akhirnya la'allakum taghlibun. Semoga dengan cara ini kamu akan menang. Mana orang kafir akan menang dengan sebab apa? Menjauhkan orang Islam daripada kefahaman Al-Quran. Dan kita tahu tak, apa yang Nabi mengadu kepada Allah? Masalah paling besar umat Islam yang Nabi sampai mengadu pada Tuhan. Masalah kemiskinan, bukan. Masalah tak tahu perancangan musuh, bukan. Apa dia? Wa qala rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhan, sesungguhnya umatku menjadikan Quran barang yang diabaikan. Nabi mengadu. Sama dengan tujuan orang kafir. Dan berjaya. Sebab tu Nabi mengadu pada Allah. Orang Islam ni baca Quran tapi tak faham. Ataupun tak baca langsung. Ataupun kalau faham, setakat dia aja, dia tak sampaikan. So itu surah Al-Furqan ayat 30. Surah Al-Furqan ayat 30. Okey. Jadi kata orang kafir, kita habiskan sikit ni. Mereka menghalang manusia daripada Al-Quran. Ini matlamat utama mereka. Dan wayan'auna, dan mereka jauh darinya, iaitu dari Al-Quran. Okey, cuba tengok Sebenarnya yanhau ni dia larang orang daripada dengan Al-Quran. Yan'au, mereka sendiri jauh. Antara dua ni sepatut yang mana dulu?
Ha? Sebab tu yang didulukan wayan auna. Mereka jauh daripada Quran, barulah mereka larang orang lain. Betul kan? Tapi ayat Quran macam diterbalikkan. Sebenarnya apa yang message Allah nak bagi tahu? Allah nak bagi tahu dengkinya orang kafir pada Islam, bencinya daripada Islam sampai dia tak sabar-sabar nak halang orang daripada faham Al-Quran. Dia baru je nak sesat tu, baru nak sesat. Tapi geram sangat pada Muhammad, benci sangat pada Quran, sampai dia buat kerja, jangan dengar Quran. Bila ada orang dah dengar, dia tutup majlis, dia tarik permit. Boleh faham? Contohlah analogi, kadang-kadang orang tak suka pada orang yang sunnah kan. Dia bukan kaki bid'ah sangat pun. Tapi dia geram sangat, dia benci sangat. Dia bukan buat bid'ah, tapi dia benci pada orang buat sunnah. Dia buat apa? Dia halang orang tu, dia tarik macam-macam. Sebab apa? Terlalu benci kepada sunnah. Jadi orang kafir ni terlalu benci pada Quran, sampai sebelum dia jauh daripada Quran, dia menjauhkan orang lain daripada Al-Quran. Boleh jelas tak? Jelas tak matlamat utama orang kafir? Jelas. Jauhkan daripada Al-Quran. Sebab itulah Allah kata kita tak akan mungkin bersatu kecuali dengan apa kita boleh bersatu? Quran. Dan sekarang percaya tak? Faham tak? Apa punca kita sangat mudah berpecah? Tahu tak? Sebab rujukan kita yang utama bukan Quran. Yang ni ustaz ni, yang ni tok guru dia, yang ni kitab kuning, yang ni akhirnya berpecah. Dan timbullah golongan yang fanatik pada pendapat, pada guru, pada mazhab, bukan fanatik pada Quran dan sunnah. Okey, kemudian Allah kata wa in yuhlikuna, dan tidaklah mereka binasa ataupun celaka, kecuali tidaklah mereka membinasakan illa, kecuali anfusahum, diri mereka. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak sedar. Apa yang mereka tidak sedar? Apa yang mereka tak sedar? Mereka musnahkan. Kenapa mereka tak sedar? Perancangan dia apa tadi? Nak jauhkan manusia daripada Quran. Dan mereka sendiri jauh. Dalam kepala mereka, sebenarnya mereka nak binasakan siapa? Mereka nak binasakan orang Islam ataupun orang lain lah. Maka Allah tempelak. Sebenarnya mereka tidaklah binasakan melainkan diri mereka. Tapi mereka tak sedar. Betul? Cuba tanya orang kafir. Kamu sekarang merosakkan diri kamu. Dia mengaku tak? Panggillah orang Yahudi ke Nasrani ke. Kamu ni bila tak sembah Allah yang sebenar, kamu membinasakan. Mana ada? Kami adalah agama yang benar. Bahkan Allah sebut dalam Quran. Orang Yahudi mengatakan apa? Wa qalu lan yadkhulal jannah illa kana yahudan aw nasara. Mereka berkata, tak mungkin masuk syurga kecuali orang Yahudi. Mereka tak sedar. Boleh? Jadi penyakit tak sedar ni penyakit siapa? Ramai tak orang Islam ni? Ramai tak? Dia kata orang salah, sebenar dia yang membinasakan diri sendiri. Dengan cara dia tu menyebabkan Islam semakin lemah. Tapi kalau kita kata cara kamu melemahkan Islam, dia mengaku tak? Tak, mana ada. Sumber saya Quran dan hadis. Kalau Quran dan hadis mesti semakin bersatu. Nabi bawa Quran, akhirnya orang Mekah yang bergaduh, berperang, rasuah, semua bersatu. Nabi bawa Quran ke Madinah, Aus dan Khazraj berpuluh tahun bergaduh, berperang, tapi akhirnya berkasih sayang. Itu Quran. Mana mungkin bawa Quran semakin berpecah? Mustahil. Ini mesti ada bawa pendapat sendiri. Sebab tu saya suka kaedah yang dibawa oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia kata apa? Prinsip dia, aku membina bukan meruntuh. Aku menyatukan bukan memecah belahkan. Dan aku tidak memaksa orang terima pandangan aku, dan orang tak boleh memaksa aku menerima pandangan
Faham tak? Kadang-kadang kita bagi pandangan kita nak paksa orang terima, itu punca perpecahan. Sedangkan itu bukan Quran hadis, itu kajian. Betul tak? Imam Malik kata apa? Semua kata-kata manusia boleh ditolak dan boleh diambil. Kecuali kata, kita tiba-tiba sumber kita kajian, tapi kita nak paksa orang terima. Bila orang tak terima, kita kata apa? Puak-puak ni tak boleh pakai dah. Puak-puak ni ikut Dajjal. Ya Allah, itu pandangan, itu kajian, bukan Quran hadis. Macam mana kita nak paksa orang terima bukan Quran dan hadis? Itulah punca perpecahan. Kalau itu pandangan manusia, jangan paksa orang terima. Bukan Quran, bukan hadis. Siapa kamu nak paksa orang terima kajian yang kamu baca? Siapa kamu? Okey? Cukup setakat ni. Tak, dalam ayat ni yastami'u untuk suara. Dia balik pada man. Dia balik pada man, tapi maksudnya ramailah. Cuma bila sebut man di awal, dia sebut dalam bentuk mufrad. Sebab tu macam jin tadi kan, ayat jin. Wa is-sarafna ilaika nafaran, ramai. Lepas tu yastami'una, jamak. Mana ni? Ridwan? Hadis tentang 3 doa Nabi, 2 dimakbulkan dan 1 tidak. Iaitu tidak ada permusuhan di antara umatku ditolak oleh Allah. Apakah maksud hadis ini? Okey. Ini jawapan saya tak boleh jawab sekarang. Saya kena cek dulu. Nanti Rizwan boleh PM saya. Saya kena cek dulu maksud hadis ini. Apabila berdakwah kepada non-Muslim yang berpengaruh, bagaimana nak tahu sama ada mereka golongan yang ditutup hati ataupun golongan yang masih tak faham Islam, dan apakah kaedah terbaik untuk menarik mereka kepada Islam? Kerana pada saya banyak baiknya kerana mereka golongan yang berpengaruh. Okey. Allah sebut dalam Quran, awal surah Baqarah kan, tentang orang kafir. Apa dia Allah sebut? Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah kata pada Nabi, sama sahaja sama ada engkau beri peringatan pada mereka ataupun kamu tak bagi peringatan, mereka tetap tak beriman. Sebenarnya ayat ni Allah nak beritahu orang kafir ni ada 2 jenis, ada 2 golongan. Pertama, yang Allah memang dah tahu dia tak akan beriman. Ayat ni tuju pada ni. Orang macam Fir'aun, orang macam Abu Jahal, orang macam Abu Lahab. Ada golongan yang Allah memang dah tahu dia tak akan beriman. Bagilah peringatan lama mana, banyak mana ayat Quran pun mereka tetap tak beriman. Ada golongan yang orang kafir bagi peringatan sekali, dengar. Kadang-kadang 2 tahun dia dengar. Macam Umar Ibn Khattab, macam Abu Sufyan, kan? 20 tahun baru dia beriman kepada Allah. Jadi soalannya, macam mana kita nak tahu? Kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kena buat macam orang tak tahu. Iaitu, kita berdakwah secara umum, tanpa kita bersangka buruk. Ini golongan, ataupun tanpa kita berhukum. Sebab tu pengajaran juga ialah daripada kisah Allah perintah Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun. Walaupun Allah tahu Fir'aun tak akan beriman, tapi Allah tetap perintah pada Musa, pergilah berdakwah. Sebab kerja kamu bukan nak pastikan Fir'aun beriman. Kerja kamu berdakwah. Kerja kamu sampaikan mesej dakwah. Mereka beriman kata itu urusan Allah. Jadi secara umumnya, kita bila berdakwah kepada orang kafir, kosongkan kepala daripada 2 golongan ni. Jenis mana yang tak akan beriman ataupun yang akan beriman. Kosongkan kepala kita. Anggaplah mereka sebagaimana Musa berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun ni orang kaya. Fir'aun ni ada kuasa, ada kerajaan. Tapi dakwahnya biqaulan layyina, dengan perkataan yang lembut, dengan penuh hikmah. Begitu juga kita berdakwah pada orang kaya macam tadi kan. Sebab orang non-Muslim yang kaya ni ada pengaruh, ada pengikut kan.
Cara kita berfikir macam logik je. Tapi ambillah kisah Abasa wa Tawalla. Nabi berdakwah kepada siapa? Pembesar Quraisy yang banyak pengikut, yang ada pengaruh, yang ada harta banyak kan. Tapi bila datang seorang buta yang miskin, seorang pula tu nak minta ilmu daripada Nabi, maka Nabi berpaling muka. Sebab apa? Tanggapan Nabi macam soalan tadilah. Tanggapan Nabi ialah pembesar Quraisy ni ramai, kemudian mereka pemimpin, banyak pengikut, banyak rakyat yang akan sokong mereka kalau mereka beriman. Mana kalau pembesar beriman, Islam lagi ramai, Islam lagi kuat. Itu cara Nabi berfikir. Tapi Allah kata tak. Yang pembesar ni kadang-kadang mereka lah yang paling liat nak terima Islam. Sebab mereka sombong dengan kuasa. Mereka sombong dengan harta. Jadi bila datang si miskin, walaupun seorang, walaupun tak ada pengaruh, walaupun tak ada pengikut, dahulukan dia. Sebab Islam bukan menjadi kuat berdasarkan kuantiti. Tapi Islam menjadi kuat berdasarkan kepada kualiti. Wallahu a'lam. Adakah dikira mengejek agama seperti dalam surah Muhammad tadi? Jika berkata sikit, keluar. Sikit-sikit keluar dalil. Tengah sibuk cari dalil tu, tunggulah dalil keluar. Tak faham soalan? Tak. Dia, agama ni tertegak di atas dalil. Sebab agama daripada Allah. Bila daripada Allah, mesti ada dalil. Kalau agama ni tegak di atas pandangan manusia, Allah tak perlu turunkan Al-Quran. Cukuplah pandangan manusia. Kalau pandangan manusia, sudah betul kan? Allah tak perlu utuskan Nabi Muhammad. Kalau Islam boleh direka-reka oleh sesiapa saja. Tapi Allah tahu, kalau Islam, agama direka oleh semua manusia, yang macam-macam perangai, macam-macam hawa nafsu, agama akan rusak dan hancur. Maka Allah kata, Islam kena ikut panduan Quran dan hadis. Iaitu Allah turunkan Al-Quran dan Allah turunkan Nabi sebagai contoh. Jadi Islam mesti tegak di atas dalil. Jadi kalau orang bertanya ada dalil tak? Ra'ilah, sebab itu hak dia. Dan kita pula bila nak mengajar tentang Islam, kita mesti prepare dan bersedia dengan dalil. Sebab Islam bukan daripada poket kita, bukan daripada poket Tok Guru sekian. Islam daripada Allah dan Rasul. Mesti ada dalil. Allah kata apa? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bagilah dalil, bukti kamu sekiranya kamu bercakap benar. Wallahu alam. Kenapa timbulnya mengijazahkan sesuatu perkara sedangkan Nabi dan bagi itu semua tidak ada yang disembunyikan. Saya pun tak faham yang konsep mengijazahkan. Mengijazahkan ataupun ilmu tu mesti ada sanad. Dia satu sudut bagus, ada ijazah kan. Ada ijazah ataupun ada sanad. Satu sudut bagus, iaitu kita dapat pastikan ilmu yang dipelajari adalah datang daripada siapa dan orang tu pula ambil daripada siapa, supaya ilmu yang dia belajar tu betul-betul datang daripada Quran, betul-betul datang daripada sunnah Nabi. Bagus satu sudut. Tapi kadang-kadang ijazah ataupun sanad tu, kadang-kadang kita pun tak tahu guru yang bagi ijazah tu belajar dengan siapa. Guru dia pula belajar dengan siapa. Adakah betul-betul sampai pada Nabi ataupun tak? Kita sendiri pun tak tahu. Itu. Yang kedua, sebenarnya Allah sebut banyak dalam Quran. Yang penting bukan ijazah, yang penting bukan sanad, yang penting ialah iza zukiru biha. Bila yang disampaikan ialah Al-Quran. Bila disampaikan hadis, maka wajib kamu sami'na wa ata'na. Walaupun dibawa oleh seorang budak ataupun hamba. Jadi yang membawa tu tak penting. Yang penting apa yang dia bawa. Kadang-kadang yang bawa tu hebat dah, terkenal, tapi dia cakap hadis palsu, maka tak boleh diterima. Wallahu alam. Boleh buka balik rakaman video daripada awal lah. Mungkin dia datang lewat kot, insya-Allah. Jadi saya sebut ringkas mungkin kita bersangka baiklah yang bertanya datang lewat lah. Yasma'u, berdengar biasa-biasa je. Kadang-kadang tak fokus, kadang-kadang tak faham. Tapi kalau yastami'u, dengar dengan penuh perhatian. Fokus. Wallahu a'lam.
Jiran saya India, ada yang datang rumah dan mengadu dia diganggu makhluk halus. Katanya apa perlu saya nak beritahu dia? Dia meminta buat air jampi. Jadi suami jawab tak tahu. Ya, saya ingat yang faham ada makhluk halus ni Melayu je. India pun faham macam tu. Tak tahulah, kita jawab apa yang Islam bagi tahulah. Pertama, tidak ada makhluk halus. Semuanya makhluk yang besar. Manusia besar, jin pun besar, malaikat pun lagi besar. Tak ada makhluk halus. Yang kedua, kalau ada makhluk halus, kita pula makhluk besar, kenapa nak takut pada makhluk halus? Jadi kita kena kuatkan semangat, aku mesti lawan sebab ini makhluk halus. Kemudian yang ketiga bagi tahu, semua makhluk ada pencipta dia. Tak ada orang yang terjadi dengan sendiri. Makhluk halus ke, makhluk kasar ke, mesti ada pencipta. Jadi jangan takut pada makhluk halus ke kasar, tapi takutlah pada pencipta. Kalau makhluk yang dicipta kita dah takut, sepatut logiknya kita lebih takut kepada yang mencipta makhluk halus tu. Daripada situ kita masuk sikit unsur-unsur ketuhanan. Unsur-unsur Tuhan yang maha mencipta. Wallahualam. Jadi air jampi tu, tak payah jampilah. Nanti kita ajar benda yang boleh menyebabkan dia salah faham pasal Islam. Dah. Mana ni? Pohon pencerahan. Doa sesuai tasyahud akhir. Bilakah kita baca doa yang berbagai? Bila selesai semua tahiyat akhir, fil alami innaka hamidum majid. Lepas tu boleh baca apa-apa doa, berbagai-bagai doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Baca doa Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi. Apa-apa saja doa dalam masyarakat kita boleh baca. Sebaik saja selesai baca fil alamin innaka hamidum majid. Adakah apa tu? Surah Sajadah ayat 9 sama maksud dengan surah Al-Mulk ayat 23. Apa dia ayat 23? Wa yaquluna mata ke? Itu surah Al-Mulk. Yang surah Sajadah ayat 9? Maksud dia lebih kurang ya. Tak dia apa? Qul huwallazi ansha'akum. Maksud dia lebih kurang. Ayat 9 surah Sajadah dengan ayat 23 surah Al-Mulk, maksud dia lebih kurang. Allah menceritakan tentang kebesaran dia yang mencipta segala-gala, termasuklah mencipta manusia, mencipta pendengaran, mencipta penglihatan. Itu apa? Datuk Adnan, ada soalan ke? Tu. Oh, tak ada soalan. Okey, cukup Cukup. Kita sambung. Kita tak boleh nak teruskan kelas soalan sebab ada makanan dah siap. Jadi kalau saya jawab apa saya tak boleh fokus. Jadi kita tutup setakat ni. Kelas kita besok pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران.